Buletin 1.30 anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama tengah hari ini. Angka korban tsunami Selat Sunda meningkat kepada 281 orang. Juga insiden rusuhan kuil 6 individu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Petaling Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Angka korban bencana tsunami yang melanda pesisir pantai Selat Sunda meningkat kepada 281 orang setakat ini. Operasi pencarian diteruskan bagi mencari mangsa yang dikhawatiri terperangkap di sebalik runtuhan yang disebabkan ombak besar itu. Lebih 1,000 orang cedera dan telah diberikan rawatan. Keadaan ini menyebabkan hospital berdekatan yang menempatkan mangsa tsunami sesak dan padat. 57 orang dilaporkan masih hilang. Lebih 600 kediaman ranap dan mengakibatkan 11,000 orang kini ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Dalam pada itu, operasi pencarian kini bertumpu di kawasan runtuhan bangunan. Lokasi pencarian termasuk di Hotel Mutiara, Carita Cottage, Hotel Tanjung Lesung dan Kampung Sambolo. Pasukan penyelamat percaya kebanyakan mangsa masih terperangkap di bawah serpihan bangunan yang ranap akibat tsunami. Kawasan paling teruk terjejas adalah di sepanjang pesisir pantai yang menjadi tumpuan pelancong termasuk Pantai Carita, Pantai Panimbang dan Pantai Teluk Lada. Mai mangsa yang ditemukan akan dibawa ke hospital berdekatan untuk proses bedah siasat dan pengecaman identiti sebelum diserahkan kepada keluarga. Presiden Indonesia Joko Widodo pula mengarahkan pemeriksaan menyeluruh dilakukan ke atas kelengkapan berkaitan bencana. Ini termasuk sistem amaran tsunami dan alat pengesan aktiviti gunung berapi serta gempa bumi. Ya, nanti akan segera saya perintahkan, sebetulnya sudah saya perintahkan juga untuk mencek semua peralatan itu dan mengganti apabila yang ada yang rusak, tapi ini saya kira nanti masuk di anggaran baru 2019 awal Januari akan saya perintahkan agar mengganti peralatan-peralatan yang. Beliau berkata demikian ketika melakukan lawatan ke lokasi yang terjejas akibat bencana tersebut. Semalam, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Indonesia memaklumkan alat pengesan aktiviti gunung berapi di kawasan itu rosak. Kerosakan disebabkan letusan Gunung Anak Krakatau yang dilaporkan aktif sejak beberapa bulan ini. 15 minit selepas kumpulan Seventeen menghiburkan penonton, skalanya musnah di badai tsunami. Detik itu diceritakan seorang mangsa terselamat yang turut mengambil bahagian dalam persembahan malam itu. Jam 9.15 Seventeen naik, saya present. Sekitar setengah 10 air datang dari belakang panggung persis, karena posisi panggung itu membelakangi pantai. Jarak antara panggung sama pantai itu kurang lebih 10 meter. Dan panggung itu tingginya 6-8 meter. Saya udah ngeliat air sedengkul mau ngarah ke sini, tapi saya jalan 5 langkah, saya udah ke bawah arus. Rakaman yang tular memaparkan keadaan di lokasi konsert beberapa saat sebelum tsunami meranapkan pentas utama ketika kumpulan berkenaan sedang mendendangkan lagu dalam album terbaru mereka. Dua daripada anggota kumpulan tersebut, M. Awal Purbani dan Herman Sikumbang serta pengurus mereka, Oki Wijaya, dilaporkan terkorban. Vokalis kumpulan tersebut, Rifin Fajar Shah, terselamat, namun isterinya Dilan Sahara yang turut berada di lokasi malam itu masih belum ditemukan.
Dan berikut kami kongsikan visual letusan Gunung Anak Krakatau yang dirakamkan sehari sebelum tsunami membadai Selat Sunda. Gunung berapi tersebut dilaporkan meletus sebanyak 423 pada hari kejadian. Kombinasi letusan yang mengakibatkan runtuhan bawah laut dan fenomena bulan penuh dipercayai menyebabkan berlakunya tsunami. BMKG tidak menolak kemungkinan terjadi tsunami susulan memandangkan gunung berapi itu masih aktif mengeluarkan lava sehingga kini. Amaran berjaga-jaga telah dikeluarkan sehingga aktiviti gunung berapi itu menurun. 6 individu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Petaling Jaya pagi tadi bagi berdepan dengan pertuduhan berhubung insiden rusuhan di Kuil Sri Maha Mariamman USJ 25 Putra Haik. Bagaimanapun, kesemua tertuduh mengaku tidak bersalah apabila pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Magistrate Muhammad Ikhwan Muhammad Nasir. Dan untuk butirannya, kita terus saja bersama dengan rakan wartawan Nurul Amalina Zainuddin yang sudah bersedia di lokasi. Jadi, Emelina, teruskan dengan laporan anda. Baik, terima kasih rakan setugas di Sri Pentas. Apa yang dapat saya kongsikan pada ketika ini, proceeding ataupun pendakwaan telah pun selesai sekitar jam 12.30 tengah hari tadi, dan apa yang dapat saya kongsikan hari ini, seramai 6 individu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Petaling Jaya ini untuk berdepan dengan pertuduhan membabitkan insiden rusuhan di Kuil Sri Maha Mariamman USJ 25 Putra Heights. Dan apa yang dapat saya kongsikan, 5 individu iaitu Muhammad Nurul Ismawi Islahuddin, Akmal Izzat Aziz, Muhammad Hasnizam Shah Syamsuddin, Syaril Daniel Sajail, Muhammad Saifullah Abdullah dituduh bersama 13 individu lagi yang telah dituduh pada 4 dan 12 Disember lalu didapati berada dalam rusuhan dan memiliki senjata tajam, dan kesemua mereka mengaku tidak bersalah atas pertuduhan yang dibacakan secara bersama itu, dan magistrate membenarkan ikat jamin sebanyak 5 hingga 6 ribu ringgit dengan seorang penjamin. Dan dalam prosiding yang melibatkan kes yang sama, seorang lagi individu berdepan dengan 3 pertuduhan iaitu menghalang tugas penjawat awam, menghalang kereta peronda polis dengan menggunakan kekerasan untuk bersama dalam perhimpunan tersebut, dan satu lagi pertuduhan ialah membabitkan pertuduhan sengaja mendatangkan kecederaan parah terhadap seorang individu bernama Sulaiman Abdullah, dan magistrate yang sama membenarkan ikat jamin sebanyak RM6,000 bagi setiap pertuduhan, dan turut menetapkan 17 Januari depan untuk sebutan semula kes. Dan kalau dapat saya maklumkan kepada penonton, kami difahamkan setakat ini sudah 24 individu yang dihadapkan ke mahkamah bagi berdepan dengan pertuduhan yang membabitkan insiden rusuhan di tapak kuil itu. Dan kalau dapat saya ingatkan kembali, insiden pergaduhan yang berlaku pada 26 November lalu dipercayai berpunca akibat perbalahan mengenai isu pemindahan tapak kuil, dan isu itu berlarutan sehingga menyebabkan seorang anggota bomber iaitu Muhammad Adik Muhammad Kasim meninggal dunia pada minggu lalu kerana cedera parah akibat dipercayai diserang perusuh. Dan saya kira setakat ini yang dapat saya laporkan kepada anda. Kembali kepada rakan setugas di Sri Pentas. Terima kasih Amalina. Kita ke laporan yang seterusnya. Diletakkan dalam kotak sebelum ditinggalkan dalam kawasan surau. Seorang bayi lelaki yang lengkap berpakaian ditemui dalam kotak di kawasan surau AU1 Taman Keramat Ampang, Selangor malam tadi. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya Assistant Commissioner Hamzah Alias berkata bayi berkenaan dijumpai oleh seorang jemaah surau sebelum dimaklumkan kepada polis. Pemeriksaan mendapati bayi itu diletakkan dalam satu kotak berwarna coklat bersama lampin, pakai buang dan susu. Bayi itu kemudian dibawa ke Hospital Ampang untuk rawatan dan pemeriksaan susulan.
Katanya bayi itu kini berada dalam keadaan stabil dan ditempatkan di zon kuning. Siasatan lanjut bagi mengenal pasti ibu bapa dan pihak bertanggungjawab meletakkannya di surau berkenaan masih dijalankan. Orang ramai yang memiliki maklumat mengenai kejadian diminta tampil membantu siasatan. Seorang lagi bayi yang cukup sifat ditemui di Kampung Kuala Bunga, Cepir, Sik Kedah pagi tadi. Bayi yang cukup sifat dan masih bertali pusat itu kemudian dibawa ke Hospital Sik untuk pemeriksaan lanjut. Penemuan bayi itu oleh seorang penduduk yang dalam perjalanan ke kebunnya jam 8 pagi tadi. Bayi itu dibungkus dengan tuala dan masih bertali pusat. Bertemu kembali. Perusahaan kecil dan sederhana PKS kekal kukuh pada 2018 menjelang revolusi perindustrian 4.0 walaupun prestasi sektor itu turut terjejas oleh ketidaktentuan global yang menyebabkan penyusutan ringgit dan peningkatan kos perniagaan. Ia bersandarkan kepada program pembangunan PKS di bawah SME Corp yang mampu merangsang pertumbuhan sektor itu. Pada 2018, sebanyak 158 program pembangunan PKS dilaksanakan dengan komitmen kewangan berjumlah 14.3 bilion ringgit. Antara lain, agensi itu membelanjakan 217.33 juta ringgit untuk melaksanakan 28 program berkaitan inovasi dan teknologi dengan memanfaatkan 37,429 PKS. Ke arah revolusi perindustrian 4.0, PKS bagaimanapun disaran untuk menambah baik strategi serta kecekapan untuk kekal relevan dalam perniagaan. Berdepan cabaran sama, 500 PKS dikenal pasti untuk diletakkan di bawah program penilaian kesediaan industri 4.0 dengan peruntukan sebanyak 210 juta ringgit melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Kerajaan turut mensasar sumbangan PKS kepada keluaran dalam negara kasar KDNK kepada 41% pada 2020 daripada 37.1% yang dicatat tahun lalu, dengan peningkatan 7.0% dalam sektor perkilangan menjelang tempoh sama. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun sedia membantu anggota koperasi bagi mendapatkan dana pinjaman untuk menceburi bidang keusahawanan. Pengurusnya Datuk Seri Muhammad Supardi Muhammad Nur berkata, sumbangan itu pihaknya akan bekerjasama dengan koperasi terbabit bagi membantu anggotanya memperoleh dana, memulakan atau mengembangkan perniagaan. Menurut Datuk Seri Muhammad Supardi, pihaknya bukan hanya memberi bantuan kepada individu, namun akan pergi kepada kumpulan dengan menjalinkan kerjasama dengan koperasi bagi membolehkan anggotanya dapat melakukan pinjaman. Bagaimanapun pihaknya akan menilai terlebih dahulu sesebuah koperasi sebelum kerjasama dilakukan bagi mengelakkan pelbagai isu berbangkit. Begitu juga anggota koperasi, pihaknya meletakkan syarat umur mesti bawah 60 tahun agar hala tuju pinjaman dana itu jelas. Menerusi dasar baru, pihaknya tidak memilih warna parti asal mereka yang mahu dapatkan bantuan itu layak kerana tekun mahu membina masyarakat yang berwawasan tinggi. Co-op Bank pertama CBP menyasarkan untuk menambah jumlah modal share anggota kepada RM1 bilion menjelang tahun 2020. Pengurusnya Kamari Zaman Johari berkata, ketika ini CBP hanya merekodkan hampir 800 juta ringgit share dengan jumlah ahli sebanyak 84,000 orang dan 672 badan koperasi. So, kita jangkakan by 2020 or earlier, we will reach our target. The moment we reach that target, we are going to close it. Kita akan tutup. Dan sama seperti sebuah institusi lain, dia tak ambil dah. Jadi masa tu, rugilah siapa yang tak masuk tu. Beliau berkata demikian selepas program kembali ke sekolah anjuran CBP. Aktiviti tanggungjawab sosial korporat CSR itu menghadirkan kecederaan kepada kira-kira 100 pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan dan asnaf. Mereka sebahagian daripada 500 pelajar dari seluruh negara yang diraikan menerusi program itu. Sebanyak RM180 diperuntukkan bagi setiap pelajar untuk membeli kelengkapan sekolah baru seperti uniform, kasut dan beg.
Rakyat Malaysia diseru terus mengekalkan keamanan dan ikatan persahabatan pelbagai kaum serta agama di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dalam perutusan Hari Krismas meminta rakyat menumpukan kepada perkara positif berbanding negatif. Katanya rakyat perlu bersama-sama terus menunjukkan rasa hormat, persefahaman dan perasaan sayang antara satu sama lain kerana elemen ini yang menjadi rahsia kejayaan rakyat Malaysia dan tidak akan mudah dirobohkan. Tegas Dr. Wan Azizah, Islam juga mengajak umatnya untuk bertoleransi. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9, tambahnya Allah menganjurkan supaya umat Islam berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang bukan Islam, malahan tidak mencetuskan sebarang permusuhan. Pada masa yang sama, beliau meminta segenap lapisan masyarakat di negara ini untuk mengambil berat terhadap golongan miskin, uzur, terpinggir dan mereka yang memerlukan tempat untuk berteduh. Seorang lelaki maut manakala seorang lagi cedera parah apabila lori muatan diesel terbakar di sebuah kilang di Johor Bahru. Kejadian berlaku di Jalan Mutiara Emas 5/17 Taman Mount Austin kira jam 10 pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada pukul 10.30 pagi. Kebakaran membabitkan sebuah lori tangki minyak diesel berkapasiti 5,000 yang terbakar sebelum merebak ke bahagian kilang. Akibat kejadian itu, seorang lelaki maut manakala seorang yang lain cedera parah akibat melecur. Kedua mangsa berusia 40-an dihantar ke Hospital Sultan Ismail untuk rawatan. Punca kejadian masih disiasat. 4 pekerja Tenaga Nasional Berhad TNB yang terkandas di kawasan hutan simpan Sultan Mizan berhampiran Felda Mengkawang Hulu Terengganu sejak semalam ditemui selamat pagi tadi. Mangsa pertama ditemui jam 9.30 pagi, manakala 3 yang lain kira jam 10.35 pagi. Mereka dipercayai sesat ketika melakukan kerja pemantauan talian di menara kabel elektrik di kawasan berkenaan. Mangsa Nur Muslim Muhammad Dom, 51 tahun, Muhammad Amirul Ismail, 30 tahun, Muhammad Syazwan Wahab, 30 tahun dan Ahmad Khairi Azman Muhammad, 29 tahun adalah petugas daripada unit pencawang kabel TNB Wilayah Timur di Dungun. Menurut Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu DSP Muhammad Adli Mat Daud, operasi mencari dan menyelamat digerakkan jam 8 pagi tadi. Kehilangan mereka dilaporkan oleh seorang juruteknik kanan TNB yang dapat menghubungi salah seorang mangsa malam tadi. Semua mangsa akan dihantar ke Hospital Hulu Terengganu untuk pemeriksaan serta rawatan. Tiada pilihan walaupun tambang bas sekolah dinaikkan. Itu luahan ibu bapa yang mempunyai kekangan masa untuk menghantar anak mereka ke sekolah. Walaupun tambang yang dikenakan tidak setimpal dengan jarak sekolah dan rumah. Namun bagi kebanyakan ibu bapa, perkhidmatan yang berkualiti menjadi keutamaan. Ikuti laporan Nur Syuhadah Marzuki. Bagi ibu bapa, kenaikan tambang bas atau van sekolah sudah semestinya akan memberi tekanan kepada perbelanjaan seharian. Untuk ekonomi sekarang ni agak menekan lah saya ingat. Kalau harga tambang meningkat sebab barang keperluan semua meningkat. Jadi bila tambang van pun meningkat, kita punya kos ekonomi itu akan meningkat. Namun ada kalangan ibu bapa yang bersetuju sekiranya tambang dinaikkan kerana memahami kos penyelenggaraan yang perlu ditanggung pengusaha. Pada pandangan saya bersetuju kalau ikutkan dia orang pun terpaksa menanggung banyak juga kos. So kalau kenaikan tu macam berbaloi, saya bersetujulah. Kalau katakan terlalu drastik sangat, saya tak agree. Tiada masa untuk menguruskan anak ke sekolah juga menjadikan ibu bapa tiada pilihan untuk menggunakan perkhidmatan bas atau van sekolah sebagai pengantara. Biasanya parent untuk tengah hari dia tak ada masa nak ambil. Macam saya tak ada masa nak ambil dia sebab kerja kan. Lagipun saya kerja jauh. So mudah kalau ada van di antara sekolah dengan taskah tempat saya hantar dia tu. Bagi Presiden Persekutuan Persatuan-Persatuan Bas Sekolah Malaysia, Amali Munif Rahmat, kerajaan telah memberi kelonggaran kepada pengusaha untuk menetapkan harga tambang. Bagaimanapun ia bergantung pada perkhidmatan serta keadaan bas atau van yang ditawarkan.
Kadar tambang tu biasanya ditentukan atas nilai perkhidmatan. Mungkin dia menggunakan bas yang baru saja. Semua orang dapat duduk. Bas ada seat belt, ada konduktor, ada yang cas sampai 100 lebih. Di area-area yang tertentu ada yang sampai 100 lebih. Tapi ada contohnya di Wangsa Maju, Keramat masih mengekalkan tambang sekitar RM40-50. Bagaimanapun, menurut Amali, ibu bapa boleh membuat laporan sekiranya pengusaha mengenakan tambang yang tidak munasabah. Katanya sehingga kini kebanyakan pengusaha bas dan van sekolah tidak merancang untuk menaikkan tambang kerana masih boleh menampung. Rata-rata ibu bapa tidak menjadikan kenaikan harga tambang van atau bas sekolah sebagai isu utama. Yang lebih membimbangkan ialah keselamatan anak-anak mereka untuk kembali dan pergi ke sekolah dengan selamat dan tanpa insiden. Nur Syuhada Mazuki untuk rangkaian berita Media Prima. Sekian Buletin 1.30, ikuti Buletin TV3 di YouTube dan juga media sosial kami. Jika sebelum ini kebanyakan kes buli jalan raya melibatkan pemilik kereta sesama mereka, lain pula ceritanya dalam satu insiden di negara jiran apabila seorang penunggang basikal dirakam menunjukkan sikap kurang bertanggungjawab. Video disiarkan roads.sg itu menimbulkan perdebatan pengguna laman sosial mengenai siapa yang patut dipersalahkan. Saksikan, saya Siti Khadijah Jaafar. Salam hormat dan Assalamualaikum.